iaitu kubur ini adalah serambi akhirat. Dalam tafsir Al-Azhar, kubur ni dimaksudkan serambi akhirat, pintu gerbang kepada akhirat. Mu masuk je alam kubur, tinggalkan 7 langkah akan orang yang hidup, dah bermula alam akhirat untukmu. Sama ada dia jadi taman-taman syurga atau dia jadi lubang-lubang neraka untukmu. Muslimat, kalau kita diberi dengar oleh Allah jeritan akan orang dalam kubur, kita tak boleh hidup. Betapa orang dalam kubur tu menjerit, minta balik ke dunia. Walau satu saat aku nak bertaubat, ya Allah. Aku tak nak pakai ketat-ketat lagi, ya Allah. Aku tak nak solat lewat lagi, ya Allah. Semua menjerit macam tu. Aku nak bersedekah, ya Allah. Aku nak sujud lama kepada Engkau, ya Allah. Tapi kita tak dengar. Muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh jadi manusia sombong dah. Kenapa Allah tak bagi dengar? Kalau bagi dengar kan senang. Tak habis-habis kita nak menempelak apa yang Allah telah lakukan untuk kita. Terbaik sudah, muslimat. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, bahkan akan kamu ketahui kelak. Maksudnya apa? Muslimat dirahmati Allah, itulah dia yang kita nak sebutkan, kata Hamka, bahawasanya hidupmu yang telah terlalai kerana mengumpulkan harta, kekayaan, kemegahan, sekali-kali tidak. Kalla, semua itu, kumpulkan harta, kekayaan, kemegahan, itu semua bukan perbuatan yang terpuji. Semua itu bukan perbuatan yang terpuji. Sekali-kali tidaklah itu perbuatan yang benar, bukan juga perbuatan yang benar yang akan memberimu selamat. Kumpul harta banyak-banyak, kekayaan, kemegahan, itu bukan kehidupan yang membawa selamat. Bahkan akan kamu ketahui kelak. Kalla saufa ta'lamun. Mu nanti rasa sendirilah. Ada ramai ketika hidup sedang sibuk kumpul harta, kemegahan ni, orang tak sedar. Sebab tu Allah sindir, saufa ta'lamun. Tak percaya, mu tengok sendirilah nanti. Itu bahasa mudahnya. Mu tak percaya, mu tengok sendirilah nanti. Sebab tu berapa ramai orang yang mati semua dalam penyesalan. Nak hidup balik, ya Allah, walau satu saat. Nak hidup balik, ya Allah, walau satu saat. Tak ada siapa yang dihidupkan balik oleh Allah, muslimat. Akan kamu ketahui sendiri kelak bahawa perbuatanmu yang seperti itu, yang mengumpul-ngumpul harta dan kemegahan, tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali. Muslimat, banyak hartamu tidaklah akan menolong. Banyak anak dan cucu tidak akan membela. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita perasan ramai anak dan cucu boleh membela kita? Tak. Quran dah cakap dulu, kalla saufa ta'lamun. Amalan sendiri kita boleh pesan. Tadi memori Facebook saya, muslimat dirahmati Allah, 7 tahun lepas, ingatkan anak buah saya Amirul yang duk jadi imam tarawih tiap-tiap malam saya, muslimat, subhanallah. Baru tingkatan 2 tapi sejuk hati bila mengimami kami ketika solat, hantar ke Ma'had Tahfiz. Dah bermula daripada usia kecilnya. Memori Facebook tadi ada satu video ketika dia usia 5 tahun, dia dinobatkan sebagai pelajar hafazan yang cemerlang. Saya pun share link tu hantar kat dia. Umi simpan lagi video ni, memori Facebook. Ingatkan sayang, abang simpanlah. Simpan. Manalah tahu Umi mati nanti, abang bolehlah hadiahkan bacaan Quran dekat Umi. Muslimat dirahmati Allah. Apa tujuan kita mengenang semula tu? Supaya tak lain tak bukan supaya mereka boleh menghadiahkan doa-doa kebaikan kepada kita. Itu saja. Bukan untuk dibangga-banggakan, muslimat. Okey? Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian itu sekali-kali tidak, bahkan akan kamu ketahui kelak. Perasan tak ayat ni diulang 2 kali. Ayat 3 kalla saufa ta'lamun. Ayat 4 summa kalla saufa ta'lamun. Sama je bendanya. Kenapa Allah ulang 2 kali? Penjelas kepada kita. Mu tak nak sedarlah ni, tak apa. Mu sedarlah ta'lamun, nanti kau akan tahu. Nanti tu bila dah mati baru kau rasa, ambillah ya Allah harta aku yang aku kumpul ni tak berguna rupanya ke aku. Anak-anak aku ni tak berguna rupanya ke aku. Seandainya kamu tidak sendiri mencari amal soleh. Itu pentingnya kita bertadabbur Quran. Sebelum kita mati, kita dah kenal.
Apa tujuan kita hidup ni? Ada banyak orang tergelincir kerana muslimat mereka tidak faham panduan walaupun duk hafal surah At-Takatsur. Okey? Apa lagi muslimat dirahmati Allah? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kalau kiranya kamu ketahuilah dengan pengetahuan yang nyata. Tadi ayat 3, ayat 4 berakhir dengan ta'lamun, kalaulah engkau mengetahui. Ayat 5, ilmal yaqin. Bila dah datang kematian itu, barulah engkau betul-betul yakin. Sampaikan ada ulama membahas, alangkah indahnya hidup ini kalau mati dulu baru hidup. Mana mungkin boleh macam tu? Syarat untuk mati adalah hidup. Bukan terbalik, muslimat dirahmati Allah. Kerana apa dia berbahas demikian? Kalau mati dulu baru hidup kan bagus. Kalau tua dulu baru muda kan bagus. Sebab apa maksud dia muslimat? Supaya dia nampak keyakinan. Tapi fitrahnya, sunnatullahnya bukan begitu. Berkata setengah ahli tafsir bahawa pada ayat 3 adalah pemberitahuan bahawa kamu akan tahu sendiri kelak apabila kamu telah masuk ke alam kubur, mana kainmu, mana bajumu, mana pangkatmu dan kebesaran yang kamu megahkan di dunia ini. Bukankah hanya kain kafan pembungkus diri? Tengoklah jenazah tu muslimat, baju dia harga 4,000 satu tu, tak bawa mati. Kain kafan yang membungkus diri. Ya Rabb, di waktu itu pun akan kamu saksikan sendiri bahawa kekayaan dunia yang kamu megahkan dulu sama sekali tidak ada ertinya. Yang bererti hanyalah amalan di dunia untuk diambil hasilnya di akhirat. Ya Rabb, muslimat, diulang lagi bahawa percumalah usahamu memegahkan harta benda yang tidak bererti itu, kalaulah kiranya kamu ketahui dengan pengetahuan yang yakin. Ilmal yakin. Artinya kalau kiranya kamu pelajari rahsia hidup ini dengan saksama sampai menjadi ilmu yang yakin dan kamu dengar petunjuk yang dibawakan oleh Rasul. Macam mana nak datang yakin dengan ilmu semata-mata? Sebab tu kita kena cari ilmu. Belum mati lagi kita dah tahu cerita tentang mati. Hok mana mu tahu tentang mati? Mu tak mati lagi. Quran. Ustazah, macam mana Ustazah boleh bagi motivasi pasal anak-anak? Ustazah bukan ada anak. Quran cerita muslimat. Macam mana orang muda boleh berdakwah kepada orang tua? Kerana Quran, walaupun kita belum sampai kepada tangga tua itu. Macam mana kita boleh bersungguh-sungguh himpun bekalan mati walaupun kita belum mati? Kerana Quran dah bagi tahu, hatta zurtumul maqabir, nanti setiap engkau akan melawat ke dalam kubur, mu masuk dalam kubur. Sebelum mu masuk dalam kubur itu, mu ketahuilah bekalan apa yang kamu nak bawa. Faham ya muslimat? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat 6, la tarawunnal jahim, sesungguhnya akan kamu lihatlah neraka itu. Kalau kita tak kumpul amal, kamu akan lihatlah neraka itu. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian itu sesungguhnya akan kamu lihatlah dianya dengan penglihatan yang yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian sesungguhnya kamu akan ditanyai di hari itu kelak dan daripada hal-hal nikmat. Kenapa saya baca 3 ayat serentak? Saya nak buat khulasah. Pengikut kuliah saya di Masjid Surau dah naik hafal. Saya biasa sebut kalimah summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bila sebut ayat terakhir dalam surah At-Takatsur, pasti kita rasa nak menangis. Kerana apa nak menangis muslimat? Summa, kemudian, latus alunna, engkau ni akan ditanya. Summa latus alunna yauma izin, pada hari kiamat itu nanti engkau akan ditanya anin naim, tentang nikmat. Muslimat, ayat ini bagi orang yang mengumpul-ngumpul nikmat atas dunia sampai meninggalkan Tuhan, kamu harus rasa takut. Ayat ini yang keduanya bagi ustazah muslimat, kalau kamu diuji oleh Allah atas dunia tertangguh nikmat. Nikmat apa kamu senaraikan? Ya Allah, aku minta A tapi kenapa engkau tak beri-beri? Kenapa B yang kau datangkan padaku? Nikmat yang tertangguh ini, tak payah kamu sedih sampai kamu tak mampu untuk bangkit beramal soleh. Kerana apa muslimat? Nikmat yang tertangguh kat dunia ini ada sebab.
Nanti dekat akhirat kamu takkan disoal tentang nikmat yang kamu tak dapat. Yang kita lama di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu hanya akan ditanya di hadapan Allah tentang nikmat yang banyak kamu dapat atas dunia. Jadi wahai orang yang tertangguh nikmatnya, kenapa kamu nak bersedih menangis? Tidak bermotivasi diri. Sedangkan itu kebahagiaan ketika kamu berada di akhirat. Kalau kamu tak punya banyak harta, sekejap je persoalan tentang harta. Bukankah setiap satu sen yang kamu belanjakan Allah akan tanya? Kalau harta kita 1 juta, bayangkan berapa lama kita akan berdiri di hadapan Allah. Faham muslimat? Kalau kamu tertangguh bab cucu, bab anak, bab zuriat, bab pasangan hidup, syukurlah pada Allah, kerana nanti di hadapan Allah kamu tidak ditanya tentang anakmu, tentang cucumu, tentang hubungan kamu dengan pasangan hidup. Ya Rabb, Allah tahu nanti dekat akhirat banyak lagi benda yang nak ditanya tentangmu. Kenapa Allah nak tambahkan lagi bebanmu mana yang kamu tak mampu? Kan Allah memberi ujian pada kita ikut kemampuan kita, muslimat. Jadi bila kita faham ayat ni, patutlah ya Allah Engkau tangguhkan satu benda ni, Engkau bagi kelebihan lain. Kita akan saling menghargai, saling bertahniah orang yang dapat nikmat. Masuk ke rumah orang yang besar, ya Allah Kak tahniah rumah baru. Semoga di akhirat nanti akak berumah besar juga. Berapa ramai orang berumah besar kat dunia, tapi kat akhirat tak ada rumah, tak masuk ke syurga. Berapa ramai orang berkenderaan atas dunia, tahniah Kak ada kereta besar, Masya Allah. Semoga nanti dekat akhirat akak berkenderaan juga. Ini doa yang ikhlas dari hati. Tapi kalau kita dijemput masuk ke dalam rumah orang yang jauh lebih miskin dari kita, apa yang kita ucapkan? Ya Allah, anaknya 8 orang, duduk di rumah yang 1 bilik, sabarnya dia, besar-besar elok anak dia, hidup pun dia, ya Allah, Engkau bahagiakan dia, nanti dekat akhirat dia berumah besar, ya Allah. Niat doakan macam tu, baru dalam hati tak ada rasa dengki kepada orang yang ada lebih nikmat. Kita nampak dia ditambah nikmat, kita tumpang bahagia. Baru kita tak ada rasa padan muka kepada orang yang ditangguhkan nikmat. Kita tumpang kesian dan kita doakan dia nikmat yang tertangguh di dunia, Allah akan beri ketika di akhirat. Inilah ukhuwah fillah, bersaudara kerana Allah. Inilah ukhuwah yang ingin mengidam duduk dalam syurga Allah bersama-sama. Faham muslimat dirahmati Allah? Ini yang Ustazah nak bawa dalam tadabbur, supaya dalam tadabbur ni kita ada satu rasa di dalam hati kita. Persaudaraan kerana Allah ni sangat indah, muslimat. Apa lagi? Sesudah diyakini berkat ilmu yang ada, berkat hudan yakni petunjuk dan taufik Allah, kelak pasti datang masanya keyakinan itu akan naik lagi kepada tingkat yang lebih tinggi. Muslimat dirahmati Allah. Apa yang dilihat di mata, apa yang dialami sendiri, kehidupan ini tidaklah kekal. Apa yang akan berlaku, semuanya akan masuk ke alam kubur. Ayat ini sebagai penutup, tetapi sebagai kunci peringatan. Itu yang saya kata, ayat terakhir ni saya selalu ulang. Saya rasa dah 100 kali saya ulang di setiap kuliah saya. Tajuk apa pun, muslimat dirahmati Allah, tajuk apa pun, saya akan kata summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak nanti kat sana kita akan ditanya tentang nikmat yang kita dapat. Hok yang kamu tertangguh, yang kamu menangis tak dapat kat sini, bersabarlah. Kerana Allah sayang kamu. Nanti kat sana kamu sekejap je, bahkan boleh masuk ke syurga tanpa hisab. Ya Allah, kenapa orang lain lama sangat kena soal jawab? Dulu kau kan tak ada benda yang aku nak persoalkan. Rumah tak ada semua. Tapi janganlah jap lagi ni kunci rumah semua hantar kat Ustazah. Ustazah nah saya tak nak rumah, nanti saya kena tanya rumah saya. Ustazah saya tak nak kereta. Jangan, Ustazah yang untung nanti. Rumah, kereta, anak-anak tak pernah salah, tapi gunakan ke jalan akhirat. Ingat kematian kita, muslimat dirahmati Allah. Di ayat pertama dikatakan bahawa kamu telah terlalai oleh kesukaan bermegah-megah dengan harta, pangkat dan kedudukan, dengan anak dan keturunan. Betul? Tadi kita belajar. Apa yang kamu perbuat dengan semua itu? Dengan pangkat kamu,
dengan anak-anak kamu, dengan keturunan kamu, harta benda kamu, apa yang kamu dah buat. Hisab masa kita tahajud malam dalam Ramadan akhir-akhir ini muslimat, dalam solat taubat kita hitung hisab, apa yang aku dah buat dengan umur aku yang 60 tahun ya Allah, apa yang aku dah buat dengan duit yang 100 ribu kat bank ya Allah, apa yang dah aku buat dengan 3 biji rumah yang aku ada ya Allah. Semua ini boleh menyebabkan air mata kita jatuh di hadapan Allah. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan suami aku, arwah dah dulu dia mencari, dimasukkan benda-benda syubhah, benda-benda haram, ampunkan dia kerana kejahilannya ya Allah. Jatuh air mata, percayalah muslimat, percayalah. Okey, Ibnu Abbas menyatakan bahkan nikmat kerana kesihatan badan, kesihatan pendengaran dan sihat kita ni, kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, mu sihat tubuh badan, tak pernah sakit, pendengaranmu clear elok sampai sekarang, penglihatanmu, ini pun akan ditanyakan oleh Allah. Allah tanyai langkah laku hambanya dengan serba nikmat. Matamu dulu guna untuk apa? Tengok video lucah sepanjang PKP. Ini bukan Ustazah main-main. Tak percaya tanya kita punya menteri apa yang teknologi yang baru tu muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar, Nasution Abdullah. Ustazah pernah duduk semeja dengan dia dalam satu majlis tu, yang teringat tu, Masya Allah. Rating video lucah mencanak naik sepanjang PKP. Siapa yang tonton? Mungkinkah suami kita? Mungkinkah anak lelaki kita, anak dara kita? Dah tak ada benda lain nak buat, kamu gunakan nikmat mata kepada maksiat. Allah tanya nanti nikmat ini. Muslimat dirahmati Allah, tolong peringatkan mereka. Allah tanyai apa sahaja yang Allah berikan. Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan seluruh nikmat yang dimaksudkan Tuhan akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai, tidak berbeza apa jua. Maknanya semua nikmat. Ini pandangan Ibnu Jarir At-Tabari. Ustazah, nikmat macam kita dapat kerja senang pun Allah akan tanya. Tu jangan syok sangat muslimat, jangan jadikan kebanggaan. Apa sahaja yang kita dapat, semua ni akan ditanya. Mujahid mengatakan, segala mujahid ni imam, bukan mujahid pandai je mujahid. Mujahid tu Ustazah, bukan. Segala kepuasan duniawi adalah nikmat, semuanya akan ditanyakan. Hak yang kita rasa puas kat dunia ni muslimat, lalu datangkan kebanggaan, itu akan ditanya. Qatadah mengatakan Allah akan menanyakan kepada hambanya bagaimana dia memakai nikmatnya itu. Bagaimana mu pakai nikmat itu? Yang 1 sen dibelanjakan ke jalan Allah ke mana? Itu yang 1 saat masa yang Allah bagi. Masa ni pun nikmat. Sebab tu masa sekarang PKP ni macam-macam kita buat, jangan bertangguh. Ini dah 26 Ramadan, sekali solat tasbih pun tak buat lagi. Nampak ni? Marah ni, marah. Ampun, ampun muslimat. Allah akan menanyakan kepada hambanya. Viral pula Ustazah Zai tunjuk penumbuk, kan? Tak takut. Ni memang nak khabar, sebab ni group, close group demi ummah kerana Allah. I love you so much. Love ke love? Tu muslimat, kan? Suka sangat ni, sayang sangat ni nak ajak. Bila lagi kita nak buat kalau bukan sekarang? Nanti dah solat tasbih sayang, tak sempat Ustazah kerja. Yes, Ustazah faham. Now PKPB ini. Okey, sebab itu hati-hati. Jap, satu lagi. Qatadah menyatakan Allah akan menanyakan kepada hambanya bagaimana dia memakai nikmatnya itu dan bagaimana dia membayarkan haknya. Antaranya yang wajib, zakat fitrah. Mentang-mentang ambil kat masjid ni, kita tak lalu lalang depan meja ambil, kita lupa terus. Online kan ada, ingatkan suami, anak-anak kita yang dah kerja, biar mereka bayar sendiri. Kita ada duit pencen, tapi kalau anak-anak kata, ibu, ayah, sekarang Alung dah kerja, Alung nak bayarkan zakat. Tak apa kalau mereka nak bayarkan muslimat, bukan tak boleh. Ini kau nak bayar buat apa? Setakat RM7 tu, kau bagilah ibu RM7,000. Ada juga mak yang macam tu punya perangai teruk berbenar muslimat. Sebab itu hati-hatilah kita mensyukuri segala nikmat Allah dan jangan lupa kepada yang menganugerahkan nikmat. Apa nikmat pun kita dapat bukan kerana bos kita, bukan kerana suami kita. Siapa yang memberi nikmat? Jawab, siapa memberi nikmat? Allah. Kerana dipesona oleh nikmat itu sendiri. Patutlah Nabi ada pilihan untuk hidup mewah, mudah. Nabi tetap memilih untuk hidup susah.
Kerana kata Nabi, ramai orang yang tenggelam dengan nikmat dunia, lalu ketika di akhirat terkontang-kanting, tak boleh menjawab. Setiap satu nikmat yang Allah bagi akan dipersoalkan. Jadi wahai yang kaya, anda akan lebih lama berdiri di hadapan Allah sebelum dimasukkan ke syurga. Penat tahu muslimat menanti. Sekarang ni PKP yang menunggu jaga jarak luar pasaraya kan. Siap masuk kat Facebook, surat aku dah 2 jam dah beratur kat luar ni tak masuk-masuk lagi. Dekat mahsyar nak masuk syurga atau neraka, dihisab, dihitung, ditimbang dulu depan Allah. Lagi banyak nikmat atas dunia, kalau kamu tak belanjakan ke jalan Allah, lagi lamalah berdiri. Faham? Sekian dimaklumkan.